Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad, sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, kami tidak ada ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau maha luas pengetahuan lagi maha bijaksana. Amma ba'd. Yang berusaha semua ahli jawatan kuasa yang hadir, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai masjid, tuan-tuan hadirin muslimin yang saya muliakan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang baik pada malam yang mulia ini, dengan harapan dan doa supaya diberikan kekuatan untuk terus mengabdi diri kepadanya, untuk terus membuktikan dengan kebaktian kita kepada agamanya, kepada Allah dan Rasul, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada semua. Yang kita harapkan adalah pahala yang besar selepas usaha dan amalan yang kita kerjakan. Dan yang paling penting untuk kita ingat adalah janganlah sampai amalan kita ini pahalanya disia-siakan ataupun menjadi rosak. Sesuatu amalan itu menjadi rosak apabila tidak diberikan pahala, sama ada tak diberikan secara penuh, atau dalam istilah yang lain kurang pahala. Kurang pahala. Amalan dikira sah, tetapi pahala berkurangan. Itu boleh berlaku dalam setiap amalan kita. Yang kita harapkan amalan yang kita buat, yang pertama sah di sisi agama, maknanya ikut sunnah. Yang kedua, mendapat pahala yang sepenuhnya ataupun tidak terkurang pahalanya disebabkan faktor-faktor lain, seperti contoh faktor riya, menyakiti orang lain. Ini semua faktor-faktor yang boleh menjejaskan pahala dan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu sebenarnya kalau dilihat kepada ajaran agama ini, syariat ini, kita akan melihat syariat ini mengikat ataupun meletakkan dua asas. Asas yang pertama hubungan dengan Allah, asas yang kedua hubungan dengan manusia. Kita boleh lihat dalam syariat ini, baik perkara itu perkara wajib, perkara sunat, perkara makruh, ataupun perkara itu perkara halal maupun perkara haram yang dilarang, itu semua disebut sebagai syariat. Kalau diteliti syariat ini, maka kita akan lihat di sana ada dua asas yang hendak dibangunkan di sebalik pensyariatan yang diarahkan kepada kita untuk kita lakukan. Asas yang pertama, membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Asas yang kedua adalah membina hubungan dengan manusia, menjaga hubungan dengan manusia. Satu hadis yang pernah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi sebut tentang penyaksian palsu. Nabi kata orang yang man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sesiapa yang tidak meninggalkan penyaksian palsu atau berkata dusta, berbohonglah, dia tak mau tinggal, tak mahu meninggalkan penyaksian palsu, tak mau tinggal berkata dusta, masih buat lagi. Sedangkan dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, berpuasa. Ni nak dekat puasa kan. Maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak peduli puasanya. Allah Ta'ala tidak peduli puasanya. Cuba kita tengok dalam hadis ini, Nabi kata penyaksian palsu ataupun berkata dusta, ini perkara yang diharamkan oleh agama. Kenapa diharamkan? Kerana dia meruntuhkan asas pembinaan hubungan baik sesama manusia. Kenapa diharamkan? Saya sebut sekali lagi. Berbohong, mengata ke orang, memfitnah, membuat penyaksian palsu dan seumpamanya lah. Kenapa diharamkan? Kerana ada asas yang hendak Allah Ta'ala bina sebenarnya, iaitu Allah Ta'ala suruh kita bercakap benar, jangan berbohong. Allah Ta'ala suruh kita membuat penyaksian yang benar, bukan palsu. Bila kita bercakap benar, maka akan terbangunlah asas perhubungan kita sesama kita. Bila berlakunya berkata dusta, maka mencari hubungan, akan runtuh sikit-sikit asas hubungan kita dengan sesama kita. Kalau kita perhati lagi dalam hadis ini, orang tadi itu yang tidak mahu meninggalkan kata dusta, dia pula pada waktu yang sama berpuasa. Puasa ni ibadat lah. Kalau puasa tu puasa wajib, arahan Allah Ta'ala lah, Tuhan suruh puasa, maka dia pun berpuasa. Kalau kita lihat kepada pensyariatan puasa, kewajipan puasa, kenapa berpuasa, untuk apa puasa, kenapa dengar arahan Allah Ta'ala supaya berpuasa, kerana ada satu lagi asas yang Tuhan nak, iaitu bina hubungan dengan Allah. Melalui ibadat-ibadat tertentu kita boleh bina hubungan kita dengan Allah. Maknanya bina hubungan baik. Cuba tuan-tuan perhati lagi dalam. Orang yang sama tadi telah mencarikan hubungan sesama manusia. Betul? Kerana dia membuat penyaksian palsu. Dalam masa yang sama dia nak bina hubungan baik dengan Allah. Betul? Dalam hadis tadi. Tapi Nabi bagi tahu rizat. Rizat dia apa? Nabi kata Tuhan tak peduli puasanya. Maksudnya apa? Maksudnya hubungan dengan Allah tak terbina walaupun dia puasa sembahyang. Hubungan dengan Allah Ta'ala tak terbina, malahan makin hancur hubungan itu. Sebab tidak ada penjagaan, tidak menjaga hubungan sesama manusia. Inilah yang kita bimbang. Kita melakukan banyak amalan-amalan soleh yang antara asas ataupun manfaatnya untuk kita bina hubungan baik dengan Allah, dalam masa yang sama kita meruntuhkan hubungan kita sesama kita. Maka kata almarhum Syekh Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, seorang ulama daripada Syria, beliau menyebutkan ibadat atau syariat yang asas
pelaksanaannya membina hubungan dengan Allah akan terjejas, maksudnya tak diterima apabila manusia tidak menjaga syariat yang asas pelaksanaannya membina hubungan manusia sesama manusia. Maknanya kalau kita menyakiti hati jiran kita, sepatutnya syariat di situ ialah memerintahkan kita supaya berbuat baik dengan jiran. Itu syariat. Hubungan kita tak baik dengan orang. Sedang kita sembahyang bina hubungan dengan Allah Ta'ala. Dr. Ratib An-Nablusi sebut ibadat ni tak diterima. Sembahyang kita ni sia-sialah. Sah sembahyang, tapi pahalanya tidak ada. Itu yang saya kemukakan dalam muqaddimah ini. Tuan-tuan yang saya muliakan, malam ni saya nak sambung hadis berkenaan dengan bersikap ihsan terhadap ibu bapa. Kita bincang buku ini 40 hadis ihsan. Nabi kita Muhammad SAW, seperti mana yang didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, menyebutkan satu riwayat an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ay qala thumma birrul walidain qala thumma ay qala al-jihadu fi sabilillah. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu katanya, aku telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling Allah sukai? Baginda Nabi menjawab, menunaikan salat di awal waktu. Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian berbakti kepada kedua ibu bapa. Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian Baginda menjawab, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Baginda Nabi SAW menyebutkan beberapa perkara yang disebut sebagai perkara baik, perkara taat. Yang pertama ialah sembahyang di awal waktu. Kemudian Nabi sebut berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga Nabi sebut berjihad fi sabilillah. Ini adalah susunan dari sudut prioriti, keutamaan. Sudah tentu yang pertama sekali ialah hubungan kita dengan Allah. Sembahyang di awal waktu ni bermaksud penjagaan hubungan kita dengan Allah. Kita sentiasa jaga melalui ibadat solat 5 waktu ni. Tak silap saya dalam pertemuan yang lepas saya hurai tentang berazam untuk melakukan solat. Kalau kita telah masuk waktu solat, kita punyai kerja urusan yang perlu diselesaikan, kita harus meletakkan azam untuk melakukan solat. Kalau kita ditakdirkan meninggal, selepas daripada itu, sebelum kita melaksanakan solat, kita dikira telah melakukan solat, ataupun kita tidak diambil kira tentang tak sempatnya kita melaksanakan sembahyang, kerana telah ada azam. Kemudian selepas itu Nabi sebut tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Inilah yang menjadi sentuhan kita ataupun tajuk yang kita cuba kemukakan, iaitu berlaku ihsan, bersikap ihsan terhadap ibu bapa. Kita dituntut untuk membalas sebenarnya kebaikan yang dibuat oleh orang kepada kita. Agama kita suruh balas budi, balas kebaikan yang orang buat kat kita. Itu tuntutan umum. Siapa lagi yang paling banyak berbakti dan melakukan kebaikan kepada kita sebenarnya, kalau bukan ibu bapa? Ibu bapa lah yang paling banyak melakukan kebaikan, kebaktian kepada kita.
maka sudah tentulah orang yang paling patut dan layak dari sudut keutamaan untuk kita berikan balasan kebaikan adalah ibu bapa. Adalah ibu bapa. Dalam satu riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajidu ma tukafi'u bihi fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu." Rawahu Abu Daud. Daripada Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, katanya, sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang berbuat baik kepada kamu, hendaklah kamu membalas kembali kebaikannya. Siapa-siapa yang buat baik kat kita, kita ingat orang yang buat baik kat kita, untuk kita balas kebaikan dia. Ini Nabi sebut, sesiapa yang berbuat baik kepada kamu, hendaklah kamu membalas kembali kebaikannya. Jika kamu tidak dapat membalas kebaikannya, maka doakan untuknya dengan cara yang setimpal dengan balasan kebaikan untuknya. Kalau dia buat baik, menyelamatkan kita daripada sengsara, sengsara yang membawa kepada kematian, sengsara yang membawa kepada kejatuhan. Ada orang selamat, orang lemah, kan? Lemas. Kalau kata tak ada dia yang selamatkan, hanya tinggal Allah Ta'ala sajalah, dia mungkin akan kembali ke rahmatullah. Tapi ada orang tolong selamatkan dia, berkorban nyawa, boleh jadi dia mati untuk selamatkan satu orang yang lemah, kan? Lalu Allah Ta'ala takdirkan dia berjaya diselamatkan. Jadi perbuatan baik ini sudah pasti akan menjadi satu kenangan yang terbesar, yang paling besar dalam hidup orang ni. Selamat daripada mati lemah. Dan mesti dia akan ingat orang yang buat kebaikan kepada dia, yang berkorban nyawa untuk selamatkan dia. Dia mesti akan ingat, tak suruh pun dia akan ingat, kerana dia telah trauma dengan kejadian tersebut. Dan dia telah diselamatkan, berjaya diselamatkan. Sudah barang pasti dia akan ingat orang ni sampai bila-bila. Kalau dia tak mampu nak balas balik, tak mampu nak balas, nak selamatkan nyawa orang tu, kerana orang tu selamat, sepatutnya dia kena balas dengan setimpal. Tapi dia tak mampu balas dengan setimpal, makanya dia boleh berdoa untuk dia hari-hari sepanjang dia hidup untuk kawan tu. Hari-hari dia berdoa. Kerana dia kata, tak ada kebaikan yang pernah aku terima daripada orang melainkan inilah dia. Banyak kebaikan yang aku terima, tapi tak pernah kebaikan yang paling dahsyat yang aku terima. Inilah kebaikan yang paling besar, sehingga menjadi sejarah dalam hidup dia. Dia kena berdoa dekat kawan tu hari-hari, sesuai dengan kebaikan yang dia buat. Tuan sekalian, orang yang paling baik dengan kita, yang paling buat baik kepada kita, buat baik tanpa ada sebarang cas, adalah mak bapak kita, mak dan ayah kita. Daripada kecil sampailah kita besar, sampai kita dewasa, sampai kita menjadi seusia seperti mereka. Ada di kalangan orang tua mereka yang telah kembali ke rahmatullah, kita pula mengambil tempat mereka menjadi orang tua kepada anak-anak yang ada di bawah, kepada cucu-cucu. Tuan-tuan sekalian, mereka lah orang yang paling baik kepada kita. Maka oleh kerana itu Allah Ta'ala meletakkan kedudukan mereka ini sangat tinggi. Allah Ta'ala sebut, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah perintahkan bahawa kalian tidak menyembah melainkan kepadanya, kepada Allah, dan berbuat baiklah terhadap ibu bapa. Sebaris dengan arahan supaya hanya menyembah Allah Ta'ala
dalam segenap hidup kita, sebaris dengan arahan itu ialah arahan berbuat baik kepada ibu bapa. Terlalu tinggi darjat dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan berbakti kepada dua orang tua ini disebut oleh Nabi tadi ialah ahabbul a'mali ilallah. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang dalam situasi tertentu seperti dalam hadis baginda tadi, terkadang dalam situasi tertentu berbakti kepada kedua mereka tadi itu lebih patut diutamakan berbanding jihad, berperang fi sabilillah. Kerana jihad berperang itu bersifat fardu kifayah, sedangkan berbakti kepada ibu bapa itu adalah fardu ain kepada setiap anak. Wajib melakukan membalas bakti mereka. Tuan-tuan yang saya sebutkan, ulama menyebutkan kebaktian kepada kedua ibu bapa adalah jalan untuk anak-anak menuju ke syurga, kerana ia merupakan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apa-apa pun kita meraihkan, menghormati mereka sekalipun mereka telah pun menjengah usia terlalu senja dan kita pun telah terlalu dewasa. Ada satu orang sahabat kita, bukan sahabat Nabi kan, dia menyebutkan dalam satu ucapannya ketika dia telah mendapat keputusan yang amat cemerlang setelah selesai menulis tesis PhD-nya. Beliau menyebutkan bahawa setelah dinilai tidak terdapat walau satu kesalahan, dalam penulisan tesisnya. Ada beberapa orang musyrif ataupun penyemak yang menyemak tidak mendapati. Beliau menjawab dalam ucapannya bahawa apa yang berlaku itu adalah disebabkan beliau meraihkan ibunya, kebetulan ibunya yang masih ada, untuk melakukan hal tersebut. Ketika nak menulis tesis PhD, ketika nak masuk menyambungkan pengajian untuk ke peringkat seterusnya, walaupun dia telah punya anak, ada isteri, dah ada anak, tapi tetap juga diraihkan pandangan ibunya untuk dia sambung pengajian. Akhirnya tuan-tuan sekalian, ibunya berpuasa dengan niat supaya dengan puasanya itu Allah Ta'ala boleh memberikan keputusan yang amat baik kepada anaknya yang sedang menulis tesis. Akhirnya hasil daripada tawassul seorang ibu itu kepada ibadah puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kurniakan kecemerlangan yang sangat hebat. Tidak didapati walau satu kesalahan dalam penulisan tesisnya, tesis PhD. Ini salah satu contoh yang amat baik. Nak mengaji, nak sambung belajar, dah dewasa, dah ada anak bini, perlukan lagi apa yang disebut sebagai sokongan, pandangan daripada kedua ibu bapa. Ada ramai cerita-cerita, ada banyak cerita-cerita yang saya jumpa. Ada satu orang sahabat kita, dah pun berusia, dah ada cucu 2 orang. Nak tukar kenderaan pun bertanya kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya dah sangat uzur, tapi tanya. Walaupun mungkin dah ada keputusan kan. Kerana di sebalik apa yang dia buat, Allah Ta'ala
Allah Ta'ala mudahkan urusannya disebabkan dia meraihkan kedua orang tuanya. Nak tukar kenderaan, tukar kereta, kebetulan keluar kereta model baru kan, nak tukar. Tak, kalau kita lah, kalau saya lah, tak perlu sangat pun kita minta pandangan orang tua kita kan. Kita pun dah besar, kita pun cerdik dah. Dah mengaji, dah belajar, lepas saya universiti lagi kan, boleh fikir. Tapi sahabat kita ni meraihkan kedua ibu bapanya. Tanya kan, subhanallah, Allah mudahkan dia dapat kereta, mudahkan dia bayar hutang dan sebagainya. Ini ada satu hadis yang disebutkan, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'zinuhu fil jihad faqala ahayyun walidak, qala na'am, qala fa fihima fajahidun. Seorang lelaki datang dan meminta izin kepada Nabi SAW untuk menyertai jihad perang. Nabi bertanya, adakah kedua ibu bapa kamu masih hidup? Dia jawab, ya. Lalu Nabi berkata, berjihadlah dengan berbakti kepada mereka berdua. Padahal kalau kita lihat, berjihad fisabilillah ini besar manfaatnya. Berjihad perang ni tujuan dia i'la'i kalimatillahi hiyal ulya, menegakkan, mengangkat kalimah Allah Ta'ala ke tempat yang paling tinggi. Itu matlamat murni, maqasid kepada perang, jihad fisabilillah. Manfaatnya bukan sikit, menyeluruh. Bila agama tu duduk di atas, bila agama tu memerintah, bila agama itu yang mengurus atur kehidupan kita, akan datang keamanan, akan datang kedamaian, akan datang macam-macam keadilan. Manfaatnya manfaat umum. Tapi Nabi kata, mak bapak ada lagi tak? Ada. Berbaktilah kepada mak bapak kamu. Nampak? Sedangkan mak bapak itu adalah manfaat yang khusus buat dia. Perang fisabilillah tu kalau dia terlibat, manfaatnya besar untuk umat. Nampak? Begitu darjat kedudukan kedua orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cerita dia bila orang tua kita dah tak ada, macam mana kita nak balas kebaikan mereka? Orang tua kita dah tak ada, kita nak balas kebaikan mereka, kita tetap terus perlu membalas jasa dan kebaikan mereka yang tak mampu dibilang besarnya, tak mampu dibanding tara antara kebaikan yang kita buat kepada mereka. Nabi sebut dalam satu hadis, an Abi Usaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya shay'un ba'da mautihima abarruhuma? Qala na'am, khisalun arba', ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahim allati la rahima laka illa min qibalihima. Rawahul Bukhari. Daripada Sayyidina Abu Usaid Al-As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang laki-laki bertanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah ada lagi peluang saya berbakti kepada kedua ibu bapa selepas kematian mereka? Nabi kita menjawab, ya, ada 4 perkara, iaitu mendoakan kebaikan dan beristighfar untuk mereka, mendoakan kebaikan mereka, mendoakan agar Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada mereka di alam barzakh, di alam akhirat nanti, mendoakan keampunan untuk mereka. Kemudian yang kedua, menunaikan wasiat mereka jika mereka melakukan wasiat sebelum meninggal. Yang ketiga, memuliakan rakan-rakan mereka, rakan-rakan kedua orang tua kita, muliakan mereka, dan menyambung hubungan silaturrahim dengan kaum kerabat mereka berdua. Ini cara untuk kita meneruskan balasan baik kita kepada manusia yang paling banyak melakukan kebaikan kepada kita. Tapi kita cadangkan 4 perkara ni untuk diteruskan selepas kematian kedua ibu bapa kita. Tuan-tuan yang saya muliakan, satu lagi hadis yang terakhir, an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu inna ummi qadimat wa hiya raghibah
afa asilu ummi? Qala na'am, sili ummik. Daripada Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu katanya, ibuku telah datang menemuiku dan dia masih seorang musyrik, seorang kafir musyrik. Mak siapa dia? Mak kepada Asma binti Abu Bakar. Mak Asma, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Mak dia masih lagi musyrik. Mak dia datang menemuiku ketika tempoh perjanjian damai Rasulullah SAW pada waktu itu. Lalu aku meminta fatwa daripada Rasulullah. Aku bertanya, ibuku telah datang dan dia mahukan layanan baik daripadaku. Adakah aku masih perlu berhubungan dengannya? Nabi SAW menjawab, ya, teruslah berhubung dengan ibumu. Anak yang ada ibu bapa belum Islam, anak yang ada ibu bapa belum Islam, ibu bapa tetap telah melakukan kebaikan kepada dia. Tetap kebaikan dia perlu dibalas walaupun dia bukan Islam. Terus menjaga hubungan dengan mereka. Kerana Allah Ta'ala meminta kita untuk menjaga hubungan kekeluargaan, dan berbeza agama tidak menjadi penghalang untuk seseorang itu menyambung silaturahim dengan keluarganya. Perbezaan agama tak menjadi halangan. Malahan dengan agamalah kita berhubung silaturahim dengan ibu bapa agar mereka berminat untuk bersama dengan agama Islam. Tuan-tuan sekalian, gitulah Allah Ta'ala sebut wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaulah dengan mereka ibu bapa kita di dunia dengan cara yang baik. Tuan-tuan sekalian, itulah yang boleh kita kongsikan berkenaan dengan betapa penting dan perlunya bersikap ihsan kepada kedua orang tua kita, sama ada dia masih hidup ataupun dia telah pun meninggal dunia, sama ada dia beragama Islam ataupun berbeza agama dengan kita. Mereka adalah orang yang berbakti kepada kita dan kita wajib membalas budi bakti mereka, sama ada mereka telah masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Tuan-tuan sekalian, cukup dekat dulu perkongsian kita pada malam ini. Minta maaf atas keterlanjuran waktu. Semoga Allah memberikan keampunan kepada kita. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga Allah berikan kekuatan yang luar biasa untuk Ramadan kali ini, dan diharapkan Ramadan kali ini lebih bermakna daripada Ramadan yang telah lalu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.